Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi alladhina astafa, amma ba'. Sidang penonton yang dirahmati Allah, kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Limpah rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dapat bersama dalam mengambil iktibar daripada nilai-nilai keputeraan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat 128 surah At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahul azim. Artinya, demi sesungguhnya telah datang kepada kamu wahai manusia seorang rasul yang amat istimewa, seorang rasul yang benar-benar mengambil berat kebajikan kamu wahai umat manusia. Rasul yang berat bahunya memikul tanggung jawab demi kebajikan umatnya dunia dan akhirat. Dialah seorang rasul yang amat mengingini agar umat yang di bawah pimpinannya itu mendapat keredaan Allah untuk kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Bercita-cita tinggi, berwawasan mulia demi kepentingan umatnya. Dialah seorang rasul yang amat cinta dan kasih kepada umatnya yang beriman. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ayat 128 surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala perakukan 3 keunggulan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tiada tolok tandingnya, yang mana Allah Subhanahu wa taala sendiri perakukan keunggulan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbanding dengan nabi-nabi, rasul-rasul yang lain. Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi wafat pada tahun 606 Hijrah menulis dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib berhubung tentang keunggulan milik junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana perlu dijadikan contoh dan ikutan. Malah ianya membawa erti betapa Allah Subhanahu wa taala perakukan. Beruntung kamu wahai umat manusia yang dilahirkan sebagai umat akhir zaman, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hargai kamu sebagai seorang umat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seorang rasul yang amat istimewa. Azizun alaihi ma anittum.
seorang Rasul yang benar-benar memikul tanggungjawab. Dua bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memikul tanggungjawab umatnya demi kepentingan umatnya dunia dan akhirat. Maka Allah perakui bahawa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pemimpin pembela nasib umat dunia dan akhirat. Maka kita sambut ulang tahun hari keputeraan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar mengharapkan cuti umum. Kita menyambut hari keputeraan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar mengharap untuk menjadi tokoh Maulidur Rasul peringkat negeri maupun peringkat kebangsaan. Kita sambut ulang tahun hari keputeraan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas kesedaran dan keinsafan kita selaku umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita amat hargai pengorbanan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pemimpin pembela umat dunia dan akhirat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ianya dapat dibuktikan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membela nasib umatnya dunia dan akhirat berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sa'altu li Rabbi ala ummati salasan fa'a'taniha isnatain wa mana'ani wahidatan." Artinya, aku mohon kepada Tuhanku demi kepentingan umatku dunia akhirat 3 permintaan, 3 permohonan. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan lagi sabdaannya, Sa'altu Rabbi li ummati salasan fa'ataniha isnatain. Aku minta, aku mohon kepada Tuhanku 3 permintaan, 3 permohonan. Akan tetapi yang diterima hanya 2 sahaja daripada permintaanku demi masa depan umatku. Ada 1 permintaan yang tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan apakah 2 permintaan yang diterima, apakah 1 permintaan yang tak diterima. Yang jelas ketiga-tiga permintaan itu bukan untuk kepentingan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jauh sama sekali. Ketiga-tiga permintaan permohonan itu kesemuanya untuk kepentingan umatnya dunia akhirat. Sa'altu Rabbi li ummati alla yuhlika ummati bisana fa'ataniha. Aku mohon kepada Tuhanku, janganlah umat aku ini binasa disebabkan kemarau panjang. Allah Ta'ala terima permintaan doaku. Umatku yang beriman akan mendapat peliharaan dari Allah kalaupun didatangkan, ditimpakan musibah, bencana, kemarau panjang. Yang kedua,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merayu kepada Allah demi umatnya. Sa'altu Rabbi alla yuhlika ummati bil gharaq fa'ataniha. Aku mohon, aku minta kepada Tuhanku, janganlah umat aku ini dibinasakan dengan bencana alam, iaitu banjir besar, menenggelamkan harta benda, mata benda, meragut begitu ramai nyawa manusia. Sekali lagi Allah perkenankan permintaan permohonan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam demi kebajikan umatnya daripada kalangan orang-orang yang beriman. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Yang ketiga, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam mohon kepada Allah, sa'altu Rabbi an la yaj'ala ba'sahum bainahum famana'aniha. Aku mohon, aku rayu kepada Tuhanku, janganlah umat aku ini didatangkan dalam hidup mereka itu kesusahan, kemelaratan hidup akibat peperangan, percakaran sesama mereka, umat manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak perkenankan permintaan permohonan yang ketiga daripada lidah mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, tiga permintaan yang mana ketiga-tiga permintaan ini merupakan bencana alam. Yang pertama, kemarau panjang. Yang kedua, banjir besar. Yang ketiga, masalah kegawatan ekonomi. Didatangkan ujian, manusia berdepan dengan kemelut, krisis makanan dan sumber-sumber penghidupan, menyebabkan manusia sanggup berperang sama sendiri. Yang jelas, bencana alam yang pertama, kemarau panjang. Bencana alam yang kedua, banjir besar, bah besar. Allah Subhanahu wa taala perkenankan betapa umat akhir zaman di kalangan orang-orang yang beriman akan mendapat peliharaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun didatangkan kemarau panjang, tak mati bergelimpangan akibat kemarau panjang. Kalaupun didatangkan banjir besar, tidak mati bergelimpangan akibat banjir besar. Akan tetapi, apabila manusia berdepan dengan kegawatan ekonomi, sama sekali Allah Subhanahu wa taala tak perkenankan. Ya, di situ nanti akan dapat dilihat keadaan yang amat mengerikan. Ramai terbunuh akibat pertempuran di medan peperangan. Wal-'iyazubillah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam mohon kepada Allah Subhanahu wa taala demi kebajikan umatnya. Rasulullah sanggup memikul dua bahunya, berat memikul tanggungjawab. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati bahawa tiga bentuk musibah ini, tiga bentuk bencana ini merupakan musibah bencana yang berulang-ulang. Kemarau panjang, fenomena alam yang berulang-ulang. Allah yang mengulang-ulangkannya. Banjir besar, musibah bencana alam, fenomena alam yang berulang-ulang. Begitu juga krisis makanan, krisis ekonomi merupakan musibah bencana yang berulang-ulang. Oleh kerana tiga
bentuk musibah ini berulang-ulang, kemarau, banjir, krisis makanan ekonomi. Sebab itu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan tanggungjawab di atas dua bahu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk pikul. Dan setiap malam itulah yang Rasulullah pohon demi kebajikan umatnya, dunia dan akhirat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, maka jelas dan terbukti dia seorang Rasul yang amat istimewa sehingga mendapat perakuan dari Allah. Ayat 128 surah At-Taubah, azizun alaihi ma anittum. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, keunggulan kedua buat junjungan mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak rugi, tak sia-sia kita selaku umatnya menyambut hari keputraannya. Kalaupun Rasulullah tak menyuruh untuk kita menyambut ulang tahun hari keputraannya, kita sambut ulang tahun hari keputraannya. Itu sebagai penghargaan daripada seorang umat kepada Rasul yang terbilang, gemilang, cemerlang. Apatah lagi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala perakukan seorang Rasul yang teristimewa kerana apa? Harisun alaikum. Seorang Rasul yang amat mengingini agar umatnya, umat yang mendapat pembelaan dunia akhirat, bercita-cita tinggi demi umatnya, umat yang mendapat redha daripada yang maha agung lagi maha perkasa, Allah Subhanahu wa taala. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada agenda istimewa untuk umatnya. Maka Rasulullah ada cita-cita khas untuk umatnya. Tidak seperti kita, cita-cita kita hanya untuk kepentingan diri kita. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada wawasan untuk umat, cita-cita untuk ummah. Ini terbukti melalui hadis sabdaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Imam Muslim, likulli nabiyyin da'watun mustajabah wa inni uridu an akhtabi'a da'wati syafa'atan li ummati fil akhirah. Artinya, setiap nabi, setiap rasul ada satu doa yang Allah berikan. Apabila nabi dan rasul itu berdoa, Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan serta-merta. Dan aku, kata Rasulullah, aku bercita-cita bahawa aku tangguhkan doa istimewa yang Allah berikan kepada aku itu nanti untuk aku doakan ketika seluruh umatku berhimpun di akhirat, yakni ketika berhimpun di mahsyar, umat yang dapat melihat Rasulullah, umat yang bersama dengan Rasulullah, umat yang tidak pernah melihat wajah Rasulullah, hanya beriman sahaja, umat yang sezaman, umat yang tak terzaman, umat seperti kita, ya, yang mana Rasulullah telah meninggal pergi 1400 tahun yang lalu. Kesemua umat ini akan dihimpunkan di mahsyar. Apabila dihimpunkan di mahsyar, umat terdahulu, umat terkemudian dihimpun sama. Tidak seorang pun ketinggalan. Waktu itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan doa istimewa untuk kepentingan seluruh umatnya. Inilah dia wawasan akhirat junjungan besar Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat diceritakan pernah satu ketika sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid dalam keadaan menanggung sakit untuk menemui penciptanya yang maha agung lagi maha perkasa, Allah Subhanahu wa taala. Ketika Sayyidatina Khadijah menanggung sakit untuk menemui penciptanya Allah Subhanahu wa taala, Sayyidatina Khadijah pernah mohon dan rayu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Khadijah menyatakan, wahai Rasulullah suamiku, sebelum kita menerima Islam, kehidupan kita jauh berbeza. Kedua tanganku penuh dengan gelang-gelang emas. Sebaliknya apabila kita menerima Islam, begitu ramai yang memeluk agama Islam. Allah takdirkan yang memeluk agama Islam buat permulaan adalah kalangan orang fakir miskin. Kita berkorban dengan harta benda yang selama ini kita raih melalui laba keuntungan perniagaan. Dan kedua tanganku tiada seurat gelang pun. Menitis air mata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidatina Khadijah yang keadaan begitu sakit tenat hanya menyatakan dia tak perlukan dikembalikan semula kekayaan dan gelang yang pernah satu ketika dulu memenuhi kedua tangan kanan dan kirinya. Yang hanya dia perlukan doa istimewa yang diberikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh tidak doa itu dikhususkan untuk keluarganya? Ya, untuk Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid dan keluarganya, keluarga baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menjawab sebagaimana sabdaan, inni uridu an akhtabi'ah da'wati syafa'atan li ummati fil akhirah. Aku menghendaki, aku benar-benar bercita-cita untuk aku tangguhkan doa istimewa aku itu sebagai syafaat untuk umat aku keseluruhannya nanti di akhirat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, betapa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul yang amat istimewa buat umatnya. Tak rugi kita memberi cuti hari perlepasan tarikh keputeraan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak timbul soal diberi cuti hari keputeraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengganggu gugat kesuburan ekonomi. Tak timbul soal bukankah perkara itu Rasulullah tidak menghendaki. Rasulullah tak suruh kita sambut hari keputeraan, kenapa kita nak sambut? Tak perlu nak dibangkitkan lagi perkara itu. Tetapi apabila kita menyedari bahawa tiga keunggulan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, keunggulan Rasulullah bukan mengungguli kepentingan peribadi, tapi keunggulan Rasulullah yang Allah perakukan itu demi membela nasib ummah dunia dan akhirat. Ya, terbukti Allah perakukan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu cintanya kepada umatnya yang beriman, benar-benar mencintai dan menyayangi. Bil mu'minina raufur rahim, benar-benar cinta dan kasih kepada umatnya yang beriman. Adapun umatnya yang tidak beriman, golongan kufar, kafir,
sama sekali tidak mendapat kecintaan daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bertuah, kita beruntung. Sebab itu Allah Ta'ala nyatakan, laqad ja'akum. Allah mulakan firman-Nya pada ayat 128 surah At-Taubah dengan kalimah sumpah, demi sesungguhnya. Dengan kata lain, bertuah kamu, bertuah kamu, bertuah kamu dilahirkan sebagai umat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi kamu orang-orang yang beriman mendapat cinta dan kasih sayang istimewa daripada junjungan besar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak perkara baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lupa kepada umatnya. Rasulullah tidak pernah lupa tentang keperluan kebajikan umatnya. Apatah lagi umatnya yang beriman. Ini dapat kita lihat apabila situasi yang sekarang sedang kita hadapi, iaitu wabak penyakit COVID-19. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalaupun telah meninggal pergi 1400 tahun, demi umatnya Rasulullah mengakui bahawa wabak penyakit ini juga merupakan azab yang Allah bakal timpakan, dan azab ini juga berulang-ulang menimpa umatnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada umatnya, walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak mampu untuk bersama menghadapi COVID-19, tetapi sabdaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan pedoman untuk kita, memberi semangat kepada kita, menyedarkan diri kita. Sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, hadis riwayat daripada Imam Ahmad, fana'u ummati bitta'ni watta'un. Ramai dari kalangan umatku yang terkorban akibat dua angkara. Angkara terbunuh di medan peperangan, angkara serangan wabak penyakit. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahawa dua angkara yang bakal mengorbankan begitu ramai umat akhir zaman. Rasulullah tidak pernah berlepas tangan, malah Rasulullah mencari jalan bagaimana umatnya dapat menangani dan menghadapi dua angkara ini. Angkara peperangan, angkara serangan wabak penyakit. Angkara peperangan mengorbankan begitu ramai nyawa manusia. Angkara serangan wabak penyakit sekali lagi mengorbankan begitu ramai jiwa umat manusia. Junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa menunjukkan kepada kita jalan-jalan yang terbaik bagi kita ia menghadapinya. Yang jelas, apabila Anas bin Malik radhiyallahu an bertanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perkara ini ditulis mula oleh Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, wafat pada tahun 852 Hijrah, menulis dalam kitabnya Bazlul Ma'un fi Fadli Ta'un. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada para sahabatnya, junjungan mulia baginda Yahya alaihissalam juga pernah ditimpakan kepada umatnya wabak penyakit.
Dan Rasulullah SAW menghendaki kita mencontohi bagaimana tindakan yang dilakukan oleh junjungan mulia baginda Yahya alaihi salam. Baginda Yahya alaihi salam tidak berdiam diri. Baginda Yahya alaihi salam menyuruh umatnya, bangsa Yahudi Bani Israel, agar memperbanyakkan berzikrullah. Manakala golongan yang berpendapatan tinggi, golongan kaya raya daripada kalangan umat baginda Yahya alaihissalam disuruh menyembelih binatang-binatang yang mana dagingnya diagihkan kepada fakir miskin. Golongan kaya, golongan berada, golongan berpendapatan tinggi akur dengan suruhan baginda Yahya alaihissalam. Mereka menyembelih kambing, mereka menyembelih lembu, mereka menyembelih unta. Dagingnya diagih-agihkan kepada fakir miskin. Maka dalam tempoh masa yang tidak melepasi 40 hari, Allah angkatkan semula wabak penyakit yang ditimpakan. Baginda Muhammad SAW juga menghendaki agar kita ikut apa yang dilakukan oleh umat baginda Yahya alaihi salam. Golongan yang berpendapatan tinggi, golongan kaya raya, golongan berada, masanya untuk sedekah jariah, membela nasib golongan yang tidak berada. Pastinya wabak COVID-19 diangkatkan segera. Sekadar itu dulu dapat dikongsi bersama. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala sentiasa pandang kita dengan pandangan rahmat-Nya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.